insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kerana memberikan kesempatan dan ruang kepada kita untuk mencari peluang-peluang yang boleh menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang boleh menjadikan kita ini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membolehkan kita ini mendapat rahmat Allah di akhirat besok ya, dengan tindakan kita hadir beramai-ramai ya, melapangkan diri untuk memenuhi ruang-ruang majlis ilmu ya, majlis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu taala Raudatul Jannah ya, taman di kalangan taman-taman syurga ya. Satu benda yang agak jadi kemusykilan bagi kita, bila disebut syurga orang tak minat. Yang lain bila tanya nak masuk syurga, nak. Haji nak masuk syurga, nak. Tapi bila duduk di taman syurga tak berapa minat. Yang itu jadi tanda tanya kita. Nak masuk neraka? Jangan ustaz. Sebut nerakanya. Jahat macam mana pun sebut neraka. Tak mau ustaz, kalau boleh nak syurga juga. Tapi malangnya syurga sana belum sampai, syurga kat dunia taklah sampai. Macam mana nak sampai kan? Itu soalan kita. Jadi jangan kita confusekan diri kita. Hadirkan diri. Baik itu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata apa? Majalis suatu salih. Duduklah kamu dalam golongan orang yang soleh. Apa dia punya apa tu? Infaknya ataupun kesan daripada kita duduk dalam majlis ilmu ini, Imam Ghazali kata wa man jalasa ma'as salihin zadahullahu ta'ala ar-raghabati fil at-ta'at ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa man jalasa ma'as salihin, siapa yang duduk dalam kumpulan, dalam golongan orang-orang yang soleh, duduk bersama-sama orang soleh. Orang soleh ni tuan-tuan orang baik lah. Orang baik, orang yang Allah Ta'ala redha, yang ada jalan untuk kita mendapat keampunan Allah Ta'ala. Nak duduk orang baik-baik, bukan senang nak duduk orang baik. Kita ni suka duduk dengan orang merapu, dan kita ni suka duduk dengan orang-orang yang cakap-cakap kosong. Bukan tuan-tuan ni saya kata, kita tu mafhum umum. Jangan cakap, ustaz kata kita ke? Tak ada, saya tak kata tuan-tuan. Sebab tuan-tuan rajin datang dengan tempat orang soleh. Ni tempat umum. Kita tu maknanya umum bahasa tu. Jangan bahasa kata kita tu saya. Kalau kita kata kat sini, ngata diri sendiri, itu sendiri letak. Tapi saya tak letakkan tuan-tuan, sebab tuan-tuan ni orang yang soleh.
Amin, insya-Allah. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata apa? Wa man jalasa ma'as salihin. Siapa orang yang sesiapa itu umum, maknanya orang ramai boleh duduk dengan orang soleh. Ya. Zadahullahu ta'ala, maka ditambahi oleh Allah Ta'ala akan dia. Apa dia? Raghabatin fit ta'at. Maka Allah Ta'ala tambah baginya untuk dia melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Yang tuan-tuan, kita duduk dengan orang baik-baik, kita mudah nak buat kebaikan. Tengok, kita duduk dalam masjid, automatik nak buat sembahyang sunat. Automatik nak buat sembahyang sunat. Kita duduk kat kedai kopi, nak buat sembahyang sunat. Sekejap nak sembahyang sunat sekejap. Orang kata, ni apa? Saya minum lah. Apa nak sembahyang sunat pula? Dia kata ni tak betul ke mak? Padahal sembahyang sunat dekat kedai kopi boleh, tapi tak buat dia orang. Bila buat jadi pelik. Sebenarnya tak salah. Tak salah. Mana je? Tapi bila kat masjid ni, paling-paling tak nak pun tengok orang bangkit. Orang bangkit, kita tak bangkit. Bangkit jugalah. Ada punya aura tu ada. Kan je? Sebab itu bila hari Jumaat tuan-tuan, kita tengok ramai orang tidur sebab dia tengok kiri kanan dia tidur. Dia tidur. Jadi aura pun datang juga. Tapi cuba kalau dengar Jumaat khutbah semua tengok dia nak tidur pun orang lain tak tidur, dia tak jadi tidur. Betul je maaf tak ya. Begitu juga dengan majlis-majlis ilmu ni tuan-tuan. Dia tengok kawan tu. Sekejap lagi. Dia ngikut sebab apa? Dia punya suasana itu menarik. Maka Imam Ghazali kata, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis orang-orang yang soleh, maka kita mudah untuk melakukan ketaatan. InsyaAllah. Paling-paling pun zikir lah duduk dia. Nak mengumpat pun rasa segan dekat tempat-tempat ilmu, tempat-tempat soleh. Kan Haji? Kadang-kadang nak cakap dengan ustaz pun, jadi perbincang tu pendek sangat. Jadi nak sembang pun rasa segan. Tapi kalau tak ada ustaz, wah dia lah hero. Ustaz lalu je macam malaikat lalu. Ustaz. Misal kata dalam ustaz ni, ustaz lain lah. Ustaz. Jadi topik pun tukar. Tadi tukar, ustaz datang, tukar baik. Ustaz, kitab apa nak baca? Tukar terus. Automatik insya-Allah. Bukan tuan-tuan lah. Ya, dia cerita mula-mula dia cerita sembang kitab 52. Ustaz lalu je, ustaz kitab apa lagi ni ustaz? Tukar dia sebab apa? Environment, maknanya aura tu datang. Tapi kalau kita tetap dengan golongan orang-orang yang orang-orang yang asli, orang-orang yang derhaka, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka kita juga peluang untuk melakukan maksiat juga terbentang luas. Ya, baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama, babus salis, iaitu bab yang ketiga, iaitu babus sabr. Ya, babus sabr, iaitu bab bagaimana nak menjadi orang saleh dalam kategori meletakkan matlamat sabar itu sebagai orang yang soleh. Sebab bila kita sebut sabar ni, banyak orang kata sabar je lah Haji. Bila menghadapi musibah, dia suruh sabar je. Tang lain dia tak payah sabar. Tang makan tak payah sabar. Bila kena musibah je, bila kita persepsi kita ni, sabar ini mesti disandarkan kepada menghadapi kepayahan. Bila senang, dia tak suluh pun sabar. Maaf cakap Haji dapat durian guntuh, orang kata durian guntuh. Haji dapat, ada tak macam mana tak, Haji dapat 1 juta. Ada orang cakap sabar Ji. Tak ada. Tahniah Ji. Bila nak belanja, takkan makan seorang, dapat nikmat. Betul tak Ji? Betul ke tidak? Ada orang sihat, Ji sabar Ji dengan sihat. Tak ada orang nasihat sabar. Dia kata, wah Haji nampak makin muda, bila nak kahwin 2? Sebab nampak sihat. Tapi kalau sakit, ada tanya, Ji ni sakit nampak, bila nak kahwin 2? Tak ada orang tanya. Yang itu kalau tanya, confirm sihat. Motivasi orang sakit ni, ajak kahwin 2 untuk orang lelaki lah. Orang perempuan ajak pergi kedai emas, sihat.
Mak Haji ada tak? Mak Haji jangan marah Mak Haji Mak Haji macam mana marah macam mana pun. Abang Haji ajak kedai emas, insya-Allah sihat walafiat. Ya, itu dah memang dah perhiasan orang perempuan dia kepada apa tu gembiranya orang perempuan dia kepada perhiasan. Orang lelaki gembiranya wanita. Tak. Astagfirullahaladzim. Tolak yang di sini, yang sini alhamdulillah. Alhamdulillah lebih kurang. Ya? Apa dia? Haji kalau saya tanya nak ke tak nak? Semua nak, termasuk saya pun. Itu dah memang fitrah orang lelaki. Cuma tak berani dengan belum buat lagi. Itu je. Baik, bila sebut sabar ni tuan-tuan, persepsi orang kita mesti kata dalam menghadapi musibah. Tapi bila menghadapi untung, jarang orang ajak sabar. Tapi yang paling kita kena jaga apabila kita mendapat nikmat, kita kena banyak sabar. Sebab takut lupa diri. Dan kebanyakan nikmat yang didapat yang diperoleh oleh manusia, kebanyakannya dia akan melakukan maksiat. Maka sabarnya hilang. Faham ke tak? Faham ke tak? Kan? Anak kita dapat 5E. Sabar lagi, baru UPSR, ada PT3. Dia bagi motivate ke orang tu. Tapi kalau anak kita 5A, sabar je, ada kata sabar? Tak ada. Tahniah je, masuk mana? MRSM? Asrama penuh. Mana? Tanya sampai orang tu tak tahu nak jawab. Pasal apa? Tak dapat jawapan. Dia tanya. Tetapi dia lupa kadang-kadang yang 5A tu lebih kondak, lebih jahanam daripada 5E, sebab dia hilang sabar. Dia rasa dia dah hebat, ego, sombong, maka sabar itu hilang daripada situ. Maka Imam Nawawi dia kupas bagaimana nak jadi orang yang sabar. Kita sabar dalam menghadapi ujian Allah, memang kita boleh sabar, insya-Allah. Kita menghadapi kesukaran, insya-Allah kita boleh sabar. Kita akan berusaha untuk sabar. Tapi bila orang bagi nikmat, jarang orang boleh sabar. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala bagikan pemerintahan, boleh mentadbir langit, bumi, binatang, pohon, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cipta di atas muka bumi Allah. Tetapi dia minta kepada Allah, dia menjadi orang yang bersyukur. Kalau ikut, dia dah mendapat pentadbiran yang cukup besar. Ya, sehingga bahasa binatang pun dia boleh berbicara dengan binatang. Ya, kita kalau boleh cakap bahasa angin pun action bukan main. Jadi bomoh besar. Wah, dapat boleh cakap dengan angin kan. Ini tak ribut. Wah. Tapi patut yang itu lagi sabar. Macam ustaz-ustaz, tok-tok guru, alim-alim ni, dia banyak ilmu, dia patut lagi sabar. Takut apa? Dengan ilmu dia boleh jadi riak. Boleh dia ilmu ini dia boleh jatuh masuk ke dalam neraka. Berbeza dengan orang yang tak ada ilmu. Jadi sabar ni tuan-tuan, dia merangkumi semua, sama ada dalam bentuk mihnah ataupun nikmat. Jadi insya-Allah kita sama-sama kita kupas sebagaimana yang kata Imam An-Nawawi. Sabar ialah suatu sifat yang boleh memelihara diri daripada suatu ketetapan yang telah diputuskan oleh akal fikiran. Maknanya sabar ni boleh mengawal suatu pemikiran yang telah disetting, telah disetkan dalam kepala. Contoh, makanan. Oi, ayam. Oi, kambing. Oi. Sabar tidak? Tak sabar, Syekh. Tamak jadi dia. Bismillah pun lupa je. Kalau dapat alhamdulillah. Itu sebab itu Nabi ajar bila kamu menghadapi makanan, duduk tenang-tenang, baca doa. Kita ni masalah baca doanya pas ke anak, sab ke anak. Kita makan ramai-ramai ni, bapak-bapak ni semua chief ni, king of the rumah tangga ni. Bila baca doa ni, bapak baca doa ke siapa baca doa? Kat rumah. Bapak, alhamdulillah bapak sini memang ahli syurga. Alhamdulillah.
Bapak tempat lain dia suruh anak dulu. Engkau Angah, kau sekolah agama kan? Baca doa. Arah je bapak. Angah, besok Aci. Tulat bungsu. Lusa balik, Angah balik. Bapak tak ada. Tak pusing. Sebab apa? Independent. Cuba sekali dia baca, gelabah je. Sebab apa? Nak ajar supaya semuanya boleh. Tak ada pula maknya lah baca. Tak pernah lagi lah dalam sejarah orang Melayu mak baca doa. Tak ada. Tapi kalau ada anak-anak, kadang-kadang anak tu kecil, mak tolong baca doa. Tapi kalau ada bapak, mak tak baca doa dah. Anak yang jadi. Baik, sabar. Sebab itu apa juga tu kena sabar. Dalam nikmat kena sabar. Lebih-lebih lagi nikmat. Okey. Sebab itu dapat mengawal, dapat memelihara diri daripada sesuatu ketetapan yang telah diputuskan oleh akal. Akal kata bagus, tapi sabar dulu. Jangan jadi rakus, jangan jadi tamak, jangan gelojok. Nampak tak? Itu sabar. Maka kena letak ketenangan, kena letak syukur dulu. Barulah kita boleh letak sabar itu mengikut. Ini tidak terus. Tiang minta maaf tuan-tuan, kalau kita buat buffet style, jahanam. Makan buffet style. Tahu buffet style? Maknanya ambil ikut suka. Kita dah tengok lah. Dia ni kepiah lain macam. Jubah dia terbaik. Tapi tang makan, kalah. Kalah sih. Maaf cakap. Pasal apa? Pasal hilang sabar. Dia kata tekak lagi utama dari sabar. Itu dia. Atau keputusan yang lain yang dia dah buat tetapi dia tak dapat nak imbang. Itu juga di antara perlu kita sabar. Dah buat keputusan, tapi keputusan itu tidak memihak pada kita. Jangan melenting lah. Jangan marah. Dah orang tak suka, janganlah marah. Ini nak marah pula. Habis aku yang buat selama ni engkau tak hargai. Jangan cerita yang itu. Yang dah berlalu is history. Faham tak? Ini cerita yang dah history lagi. Jadi sejarah ni. Sejarah ni untuk dibaca je. Betul ni? Buku sejarah untuk dia apa ni? Untuk dibaca. Untuk dibuat kemajuan ke? Tak ada sejarah untuk dibaca. Maaf cakap kalau saya salah. Saya bukan cikgu sejarah. Sejarah untuk dibaca sebagai mengambil pengajaran, iktibar. Tapi dia nak pegang, aku dah buat lama dah ni, kau tak faham-faham ke? Sejarah yang akan datang, dan itu ada achievement. Nak kejar yang akan datang, jangan kejar yang lama. Kejar lama penat lagi. Kan? Dulu mak saya anak dara, sekarang dah tua bangka. Sekarang dah tua. Mana nak sama dengan anak dara dulu? Sekarang cerita yang lutut dah kendor, mata dah kabur, gigi dah gugur, kan jadi uban dah terabur. Kira yang itu untuk ke depan. Bagaimana aku dalam keadaan fizikal yang lemah ini nak menghadapi sakaratul maut, nak menghadapi amalan yang nak digandakan. Kena fikir, jangan kira dulu. Boleh faham je? Jadi fikir kadang-kadang benda yang kita kata tak memihak pada kita. Sabarlah. Tak apalah. Okey. Selesai. Baru kita hati tenang. Sebab itu sabar 50% daripada iman. Selebihnya taat, amal, ibadah, zikir, itu 50% lagi. 50% adalah iman merangkumi sifat sabar. Dan orang yang banyak sabar adalah orang yang telah memenuhi 50% daripada total iman. Cuba kita genung. Banyak sabar tak? Ibadah sabar. Ni kadang-kadang baca Fatihah panjang, lambat, marah kat belakang. Makmum lah, makmum kat sini, makmum kat Afrika sana, marah. Baca ayat panjang, marah. Baca doa panjang, marah.
Zikir panjang, marah. Wirid panjang, marah. Makan panjang, tak marah. Orang yang sama tau. Orang yang datang sama, orang yang mengikut majlis itu sama, tapi bab mengkedarah lama, tak ada masalah. Iya ni. Kita dapat dah. Bukan sini lah, bukan sini. Dan tempat-tempat kita selalu tengok kan, bila kita contoh buat majlis tadarus, kita buat majlis tahlil, panjang pula ustaz tu. Potong sikit tak boleh ke? Dia tak cakap kat ustaz, takut dia kena sembuh. Dalam hati dia cakap, tak sabar lah tu. Betul je? Mana je? Jangan marah. Tengok saya, tengok dengan keadaan ketenangan. Jangan tengok dengan keadaan nak makan. Fahami? Saya punya bahasa memang macam tu. Kalau yang faham, fahamlah. Tak faham, wallahualam. Saya tak kata siapa-siapa. Kita renung diri kita. Dan macam mana kita nak letakkan 50 iman kita? Sabar tak boleh? Kadang-kadang tak balance tuan. Kadang-kadang kita mementingkan nafsu daripada kepentingan ukhrawi. Nafsu itu lebih penuh. Sebab kita nak penuh. Sedangkan nafsu itu perlu dibangunkan dengan sabar. Ya? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 156? Apa Allah Ta'ala kata supaya orang yang beriman ni dalam menghadapi situasi meletakkan kesabaran? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Ya, surah Al-Baqarah ayat 156. Apa kata Allah Ta'ala? Allazina iza asabathum musibah, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah lah jua kami kembali. Maknanya apa tu kan? Maknanya kita menghadapi dengan jiwa yang tenang, itu adalah sabar bila menghadapi musibah. Sebab itu orang ahli tasawuf tuan-tuan, dia musibah dia adalah nikmat. Musibah bukan satu benda yang mendukacitakan, tapi musibah dia takut nikmat. Sebab itu orang tasawuf tuan-tuan, dia kalau nak makan dia nangis. Dia makan dia nangis. Dia risau. Sebab apa? Sebab apa dia nangis tuan-tuan? Sebab dia nak makan tu, dia memikirkan amalan istighfar dia dengan Allah tu sama tak dengan sesuap yang masuk dalam perut dia. Nampak tak? Sebab nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni la tuhsuha. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah Ta'ala kata kalau kamu nak hitung nikmat aku, kamu tak akan cukup nak hitung. Banyak sangat. That's why orang yang mendekatkan diri tuan-tuan, dia nak makan dia risau. Bukan risau tak boleh makan, dia nak compare, dia nak samakan makanan yang dia makan itu dengan amalannya. Agak-agak balance tak balance. Kadang-kadang kita makan lebih banyak daripada orang, tapi tak pernah nangis. Kita makan dengan gelak ketawa, dengan seronok. Yalah, kita dapat nikmat kan, seronok. Baik, itu orang yang beriman tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kata sesuatu itu kami datang daripada Allah. Maknanya nikmat itu daripada Allah, bala juga daripada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Bila kita kembalikan kepada Allah, kita akan bersifat sabar, tenang. Tidak komplain aja ni. Dah bagi makan komplain, tak bagi makan komplain. Sedap komplain, tak sedap komplain. Banyak komplain, sikit pun komplain. Jadi macam mana satu nak pakai? Ya? Apa dia? Maknanya komplain je kita. Komplain je. Banyak komplain, sikit komplain. Sedap komplain, tak sedap komplain. Panjang komplain, pendek komplain. Semuanya komplain. Susah betul. Tak ada nak letakkan Allah, ini kan hak Allah Ta'ala. Kan tenang jiwa. Mana ni?
Bila tak senang di hati je, tak sokong je, tak memihak kita, komplain. Bila puji sangat, siapa punya kerja? Dia pula terbalik pula. Dia berangan tak seorang-seorang dia tu. Jadi hati-hati tuan-tuan. Ini di antara uslub-uslub iblis. Dia nak supaya kita ini jadi teman dia di neraka. Ya? Jadi orang iblis dia tak sabar. Ya? Apabila Allah memerintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila Allah memerintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu, apabila aku memerintahkan, kami memerintahkan segala makhluk-makhluk yang berbentuk malaikah, ya, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api dan cahaya untuk memberi penghormatan. Usjudu itu maknanya bukan sujud, bukan maknanya perbuatan sujud itu, tapi usjudu itu maknanya tahiyatun, maknanya penghormatan kepada Nabi Allah Adam yang dicipta Allah Ta'ala dari tanah. Ya, usjudu di Adama fasajadu, semuanya sujud, malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Sebab apa? Aba wastakbar, dia tak maulah. Sebab apa sombong? Kerana sombong apa? Aku jadi daripada api, ini daripada tanah, busuk. Betul, manusia kalau mati busuk sebab dia tanah. Api kalau dibiarkan, dia tak busuk. Mana Haji? Mana ada api busuk? Haji masak bau gas, itu bukan api, itu gas. Mana ada api busuk? Itu syaitan. Dia tak sabar. Allah Ta'ala bagi suruh hormat je, bukan suruh apa pun, suruh hormat je, lepas tu selesailah masalah. Dok, pasal dia tak sabar. Saya dijadikan dari api, dia jadi turab daripada tanah. Buat apa aku nak sujud ke dia? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka kekallah ia menjadi orang yang kufur. Maka kekallah ia dalam neraka. Maka dia katalah, alang-alang aku nak masuk neraka seorang-seorang, aku nak cari kawan lah. Maka kawan yang perlu aku nak hilangkan daripada manusia ini mendapat rahmat Allah, hilangkan sifat sabar. Hilangkan sifat sabar. Ramai orang dalam beribadah tak sabar. Tu yang semayang macam patuk ayam patuk padi. Sudah confuse kita kan, sembahyang cepat penuh, apa yang dibaca dah sembahyang dah ustaz. Ini masalah kita. Kalau kita buat semak tuan-tuan, Fatihah ni paling cepat pun 3 minit, habis sembahyang 5 minit. Kalau 4 rakaat, satu Fatihah 3 minit, 3 kali 4 12 minit. Macam mana dia 5 minit dah habis sembahyang? Nampak? Dari situ kita dah boleh jengkal lah. Tapi bila cakap kau sembahyang tak sah, ustaz jangan nak tuduh ya. Ustaz apa ada kuasa mengatakan saya sembahyang tak sah? Oh, sedap rasa dia. Kita pun tak ada kuasa lah nak mengatakan dia. Tapi kita boleh kira. Dari segi keklet itu, maknanya di situ dia dah mengabaikan, dia tak sabar lah. Ada orang makan nasi lauk semua komplit dengan ayam 3 minit habis. Boleh? Haji makan nasi, ada ayam seketul, ada sayur, ada kuah, bagi masa 3 minit habis kan? Boleh? Tak boleh kan? Kalau boleh, hantu raya lah tu. Ya? Tak. Normal lah. Jangan kira susudu. Jangan yang ambil yang kecil-kecil. Ambil sebiji nasi, memanglah 1 minit habis. Yang normal. Pasal kita nak cerita sembahyang tadi normal. Sembahyang tu bukan mana ada sembahyang ambil sikit-sikit. Sembahyang normal. Mesti ada rokok, ada qiyam, ada sujud, ada komplit. Kita nak compare dengan makan. Makan pula boleh lambat pula, sabar pula dia. Buat sembahyang sekejapnya. Kenapa?
ini dihilangkan sifat sabar, maka fawailul lil musallin. Allah Taala kata, maka kamu mencuri dalam solat, maka neraka wil lah bagi kamu. Nampak? Orang masuk itu orang yang dengar kata, oh ya ustaz kata orang sembahyang masuk neraka. Belum tentu masuk syurga. Jadi kalau orang yang sembahyang masuk neraka, orang yang tak sembahyang confirm masuk syurga kan? Kan Haji? Dia dengar ni ustaz ni dengar. Dia datang tidak, dia dengar je. Dia dengar, oh ustaz kata orang yang sembahyang pun masuk neraka. Belum tentu orang sembahyang masuk syurga. Okey, kita terima sebab Allah Taala dah kata fawailul lil musallin dalam suratul Maun. Tapi orang yang tak sembahyang langsung confirm masuk syurga ke? Kalau yang sembahyang pun belum tentu masuk syurga, yang tak sembahyang lagi teruk, dia lagi awal lah masuk neraka. Kan Haji? Kena ambil kira begitu. Jangan duk kira sedap bahasa kita je. Ustaz cakap orang yang sembahyang belum tentu masuk syurga. Betul, saya akui. Jadi orang yang tak sembahyang confirm masuk neraka. Kan? Ada orang tak sembahyang boleh masuk syurga? Ada ke je? Ada jaminan ke? Confirm je siapa yang tak sembahyang masuk syurga tanpa dihisap. Nampak pelik tu kan? Baik. Apa maknanya tuan-tuan? Sebab itu Allah Ta'ala ajar kepada kita, apabila kita menghadapi suatu situasi, sama ada dalam bentuk nikmat ataupun bentuk bala, kembalilah kan kepada Allah. Barulah kita ada sifat apa nama? Sifat sabar. Kemudian dalam firman lain Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Apa untungnya orang yang sabar ni tuan-tuan? Allah Ta'ala kata dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja, ajrahum bighairi hisab, orang yang sabar sahaja, kata Allah Ta'ala, yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak dihisab, bighairi hisab, tidak dikira, tak terkira banyaknya. Ini pesan dia. Sebab itu as-sabru nisful iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Banyak tu je. 50% tu. 50% itu adalah iman, ialah sabar. Sebab itu Nabi manusia yang paling sabar. Nabi diejek, Nabi dicerca, Nabi dilempar dengan tomahan, Nabi dimusuhi, Nabi dicederakan. Bagai-bagai Nabi buat. Tapi Nabi tak surrender. Nabi tetap melaksanakan sebab ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya, sahabat-sahabat kita pergi rumah orang, kadang-kadang kena maki, kadang-kadang kena hamun, tetap jalan juga. Tak apalah ya. Assalamualaikum. Ingat kita tak tahu ke surau ke? Dia belum apa-apa dah jawab dah. Ingat kita tak reti pergi surau. Kita tahulah, bukan kita datang tu bukan katakan awak tak pernah pergi surau. Kita nak khabar, ada taklim, ada kuliah, ada majlis ilmu, ada sembahyang berjemaah dekat surau masjid. Kan Haji? Nak khabar je, bukan kata awak tak pergi. Kita nak khabar je. Mana tahu kau awak ada terbuka hati nak pergi. Tak pergi pun kita tak marah. Tapi kena marah dulu. Sabar je Ji. Sabar. Ni ustaz cakap ni pun kena sabar juga. Ada yang menyampah juga dengan ustaz. Tapi sabar je lah. Nak tak nak, minggu depan datang lagi, ngajar lagi. Paling-paling dia pedap, dia tak datang kuliah. Itu je. Kalau ustaz tak datang kuliah, dia masalah. Tak ada. Ustaz tak merajuk, nak cerita lah. Ustaz kalau tak datang kuliah, baru masalah. Sakat jemaah tak datang kuliah, itu normal. Itu normal. Dia macam sembahyang berjemaah lah. Makmum tak datang, biasa. Imam tak datang, masalah. Sebab jadi makmum, mana siapa? Itu yang tolak kaki keras. Semua tak nak. Kan? Tengok gaya, boleh jadi imam ni. Tapi bila tolak, dia punya geli gemelan dia lain. Kena je. Tapi tolak makan, laju. Bukan orang sini.
Orang sini tolak je, laju zoom. Stop. Alhamdulillah. Betul? Alhamdulillah. Amin. Oh, majoriti sini. Sebab tu saya suka mengajar sini. Senang. Ya. Itu maknanya tuan-tuan, siapa yang memenuhi sifat sabar itu dapat memenuhi kriteria sabar, maka dia menjadi orang yang soleh. Dan orang yang soleh kata apa? Kata Allah Ta'ala tadi apa? Ajrahum bighairi hisab. Dia akan mendapat pahala yang tidak terkira banyaknya. Bighairi hisab maknanya infinity. Apa makna infinity? Tuan-tuan, kalau ambil kalkulator, tuan tekan campur kali sampai tekan dia keluar klik. Dia tak keluar huruf lagi. Klik. Tekan dia klik. Tekan ke klik. Namanya infinity. Betul ya? Kalkulator tu yang Jepun cipta tu. Kita kali sampai kali dah tak boleh kali dah. Tekan dia klik. Maknanya dia ghairi hisab. Tak tahu jumlah apa benda lagi. Mana? Kalkulator digit dia ada berapa? 8 kan? 8. Ada yang sampai 10 digit. Pun tekan macam mana pun, dia klik tu, maknanya you shut down je lah, off je. Kenang. Maknanya dah tak ada lagi dah, dia tak boleh nak kira. Jam kepala otak dia. Kalau zaman saya dulu, kalkulator zaman saya sekolah rendah dulu, orang dapat kalkulator, otak Jepun orang panggil. Otak Jepun. Zaman sekolah rendah dapat kalkulator, macam beruk dapat bunga. Kelang kibut betul. Ya. Jadi jakun betul dululah. Ingat lagi zaman saya sekolah rendah, ada jam digital. Jam. Padahal sekarang RM5 pun tak sampai, RM2 je yang tekan. Apa tu yang pakai apa? Yang pakai digital kan kita ni kan pakai jarum, ni tak ada jarum. Huruf aja. Bawa pergi sekolah. Tak belajar hari tu. Duk komun tengok mendalah tu. Punya ya Allah ya Tuhanku, jakunnya. Masa tu lah. Sekarang dah tak heran dah. Dah tak laku dah. Dah tak laku. Dah tukar balik kepada huruf tu. Itu semua nostalgia. Itu history tu. Dah tak pakai dah je. Pada kalau orang pakai yang sejarah ni, dia something wrong lah. Sebab tu patah orang putih dia kata, if you not current, you are history. Betul ke? Cikgu kalau salah saya tolong betulkan. Kita bukan orang mengaji bahasa Arab. Kita mengaji bahasa Arab, bukan mengaji bahasa ini. If you not current, you are history. Bila kau tak ada perkembangan, engkau ada sejarah. Sejarah ni buat tunggu je. Sabar je. Boleh ke? Betul ke Ji? Cikgu betul lah. Saya bahasa tu betul tak? Boleh lah, hantam sajalah. Ni otak jumut, tak ada perkembangan. Duk kira dah lama je. Dulu. Jadi tunggulah kau. Orang nak ke depan, advance kan je kacau. Ustaz ni ada dia kata. Maknanya tuan, itu kelebihan orang yang sabar. Maka kalaulah kita boleh sabar, maka kita dah dapat satu kejayaan. Apa dia? Allah Ta'ala bagi pahala yang tak putus. Pengalaman tuan-tuan, jadi nikmat pula. Kena marah jadi nikmat pula. Dah tak heran dah. Saya nak ketuk pintu rumah orang pun segan dah sampai sekarang. Sahabat kita boleh, alhamdulillah. Saya nak ketuk pintu, jom pergi sembahyang Jumaat. Pasal dia malu, bukan malu apa? Malu kat ustaz je. Kalau tak ustaz kena hamun juga tu. Pasal ustaz dia sabar juga lah. Itu pun kadang-kadang ada orang cakap, ustaz pun lebih kurang juga, dia kata juga dia. Kalau tak ustaz lagi dia mengutuk terus. Okey, baik. Kemudian apa lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah dalam ayat yang lain tentang orang yang menjadi sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaman sabara wa ghafara inna zalika liman azmil umur. Ya, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-43 yang bermaksud, dan pada itu ingatlah
orang yang bersabar dan memaafkan orang. Yang ini kesalahan orang terhadapnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Maknanya kita ni orang melakukan kita dengan berbagai-bagai tuduhan, tomahan dan sebagainya, kita sabar dengan perkara itu dan kita maafkan dia. Itu satu perkara yang cukup membesarkan, cukup menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita dah ditomah, orang tak dengar cakap kita, orang kata kita, orang burukkan kita, tetapi kita sabar dan kita maafkan dia. Itu satu makam yang cukup tinggi, tuan-tuan. Hampir nak menyamai makam-makam para salihin, para siddiqin, para anbiya. Masya-Allah, tuan-tuan. Kita tengok macam mana Nabi Nuh diejek oleh kaumnya apabila diperintahkan buat bahtera, buat kapal di padang pasir. Diejek, Nuh, kau dah gila kau. Apa kerja kau nak buat kapal dekat padang pasir? Mana ada laut? Engkau ni apa nak jadi ni disoraknya. Nabi Nuh berdakwah lebih kurang 80 tahun. Hampir kepada 1000 tahun. Tetapi yang beriman hanya 80 orang lagi. Yang lain duk kutuk je, duk sorak. Sabotah lah. Tapi Nabi Nuh sabar. Sabar. Maka sabar itulah amalan-amalan para orang yang berjaya dahulu. Berjaya dahulu. Maka kita maafkan dia. Orang yang sabar ni boleh maafkan orang. Orang yang tak sabar, tuan-tuan, tiada maaf bagimu. Tak ada maaf bagimu. Orang yang sabar je. Engkau bodoh lah. Orang dah kutuk engkau, orang dah kata engkau, orang dah pijak engkau sampai ke lenyek engkau, kau boleh sabar lagi. Kalau aku tak ada lah. Ini syaitan. Ini syaitan. Ramai yang jadi syaitan, tak ada yang ramai jadi malaikat. Bukan sini. Haji jangan begitu je, sabar. Saya bahasakan syaitan sebab syaitan probot untuk jadi kawan dia, kan? Dia memang suruh jangan sabar. Kan aja. Si tak ada orang kan? Janganlah. Sabar je. Ada kawan juga. Dia baik-baik. Kawan tu tengah membersihkan jiwa je. Bulan 6 dia nak menjadi tetamu Allah. Amin, insya-Allah. Doakan dia. Insya-Allah, tuan-tuan, sahabat kita, insya-Allah dia dah dipilih oleh Allah Taala untuk jadi tetamu Allah. Insya-Allah bulan 6 ni hanya umur dia dapat berpuasa sehari ke 2 hari kat sana. Amin, alhamdulillah. Rezeki dia, jadi kita doakan dia lah. Jangan hati. Ini hati. Dia boleh pergi, kita pergi. Dah, sabar dia. Simpan duit, pergilah kemudian. Jangan dia kata dia boleh lah, janganlah. Bagi support kat dia, doakan dia. Kan je apa dia? Tu ada. Dia bukan kerana kaya tak kaya je. Dia kadang-kadang kaya pun tak pergi ke. Kaya rumah berlambak-lambak, ya Allah. Rumah kau kalau dekat Melaka je 10 biji. Kaya dah je. Sewakan seorang 300-400. Tapi tak boleh pergi juga je. Tak boleh pergi. Ya Allah. Isi kerja, dia kerja, anak sulung kerja, semua kerja. Tak ada anak kecil, tak pergi juga. Pasal apa je? Tak sabar. Sebab dia kata belanja banyak banyak aku nak simpan teruk. Dia tak sabar. Sabar, halal, kejam mata. Nak dapat pahala 100,000 kali ganda. Mana dah sama dengan RM1, RM2? Itu dia kelebihan. Tak ada je. Orang bersungguh-sungguh nak pergi, kita pula duk poli orang. Dapatlah, senang. Dapatlah. Patutnya kita rasa, Syekh hantar nak pergi, jangan lupa doa kita lah. Kita nak pergi juga.
Mana tahu sekali-sekali dia balik doa dekat sana mustajab. Buka-buka sejadah tengok 10,000 sekeping. 10,000 sekeping. Tuan-tuan jangan tengok percaya sangat. Mana ada 10,000 sekeping? Allah, 10,000 rupiah ada lah sekeping. Tak akan berlaku tuan-tuan. Benda itu mustahil. Mustahil dari segi adat. Tapi Allah Ta'ala berikan kemudahan lain. Apa dia? Sebab itu tuan-tuan, orang yang sobat ini, dia akan mendapat keuntungan. Itulah yang terbaik. Walaupun dia, kata orang, boleh membalas. Dan orang yang sabar ni tuan-tuan, dia berpeluang membalas, dan dia berpeluang untuk melakukan benda yang sama, tapi dia tak buat. Itulah di antara orang yang sabar. Jadi bukan senang kan? Sebut senang, tapi nak mengamalkannya sesuatu yang agak sukar. Kemudian dalam firman-Nya lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan dengan Allah dengan manusia ni sebagai asbab. Yang sebenar-benar minta pertolongan ialah dengan Allah. Bila susah, tanya dengan Allah. Bila senang, syukur dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Dua elemen tak boleh tinggal dalam kita nak mengadu kepada Allah. Pertama, sabar. Sabar yang bagaimana? Sabar. Kita minta-minta tak dapat lagi. Sabar. Minta lama dah ustaz, tak makbul-makbul. Sabar. Kemudian salat. Ini nak suruh sabar, salat tidak. Dia berlaga lagi. Dia berlawan. Bila tak salat, dia telah memenangkan syaitan. Syaitan dia api. Api tuan-tuan, bila kena angin apa jadi? Api kena angin padam. Masya Allah, hebat. Angin tu hebat. Ini luar fitrah tu. Maknanya dia yang api yang kena angin, iaitu lighter. Lighter kalau kena angin dia padam. Jadi siapa yang ada lighter, kerap-kerapkanlah kena angin. Supaya tidak membakar yang tak sepatutnya. Dia sesuai kena angin. Tapi kadang-kadang orang yang ada lighter, dia tak nak angin. Wallahualam. Saya tak kata siapa-siapa, cerita aja sebab dia relate kepada angin tadi. Okey, baik. Janganlah marah saya. Tak ada. Subhanallah. Bukan begitu. Maksud saya, dia betul. Hujah dia betul. Api kena angin, padam. Saya hujahkanlah. Apa dia api yang boleh padam? Takat api marak, dia tak akan padam. Dia akan menambahkan kemarahan. Jadi syaitan ini, dia akan memarakkan kita supaya bila kita tak ada solat, maka tak ada airnya, maka dia akan jadi angin, maka dia akan tambah lagi dengan kemarahan. Bila kemarahan timbul dalam jiwa kita, maka sabar itu tak akan hadir. Orang tengah marah tuan-tuan, dia tak boleh sabar kan? Tak boleh. Nak tengah marah ni, cekak pinggang, lagi tak boleh nak hilang. Orang pun dia boleh telan ni. Jangan. Sebab itu Nabi ajar, kalau kita tengah marah, kita kena duduk. Kalau tengah berdiri, kita duduk. Sebab berdiri itu sifat api. Berdiri itu sifat api. Jangan kita bongkok. Bongkok itu angin. Bila angin,
Dia cekak pinggang tuan, masalah negara. Itu semua nampak orang kecil je. Tengok kecil je. Aku tengok ustaz ni kecil je. Itu tengah marah tu. Tapi kalau tengok ustaz, handsome lagi. Itu kira dia dapat air salji lah. Ya, gurau je. InsyaAllah. Baik. Maka kalau kita marah, duduk. Tengah berdiri, duduk. Maka duduk itu ialah tanah. Ya, api dengan tanah dia akan tidak menyebabkan api memarat tanah. Kadang-kadang dia boleh meredakan, menyejukkan tanah, ya, api itu tanah, walaupun tanah itu terbakar. Kalau dah duduk marah juga pergilah minum air. Maka api lawan air, itulah dia punya regu dia. Api dengan air akan meredakan marah. Dah minum air pun ambil wuduk, solat. Kalau solat juga memang setan lah kau. Dah sembahyang pun nak marah juga, saya pun tak tahu pula. Dah Allahu Akbar, dah kata Allah besar pun dia dalam hati siap gigil. Maknanya yang tu tak payah sembahyang lah. Tak payah sembahyang, tak jadi Syekh. Ya? Setan dia kuat lah tu. Yang tu suruh dia jadi setan terus. Senang. Baru dia puas hati. Sebab itu tuan-tuan berat. Sebab itu Nabi bila kata apakah amalan yang boleh menyelamatkan, la taudab. Jangan kamu marah, jangan marah. Wasbir ala ma asabak. Hendaklah kamu sabar dengan apa yang berlaku. Ya? Sabar. Haji kena sabar dengan Mak Haji. Mak Haji dah lama sabar dengan kita. Kita yang tak sabar dengan Mak Haji. Kan Haji, Ji, Mak Haji sabar dengan kita lama dah. Cuba suruh dia sembang. Bila berlaku krisis, habis semua dia cerita meletup. Itu hilang sabar tu. Sekarang dia tak cerita lagi, dia seterus. Macam mana Abang Haji? Gitulah Ustaz. Faham lah tu. Ada something yang dia terbuku dengan kita, tapi dia tak cerita lagi. Ya Haji, kita kena sabar dengan Mak Haji kita. Mana Haji? Sabar. Kita kadang-kadang makan, masak masin pun tak sabar. Kan Haji? Marah dia. Ini apa pasal ni? Masakan hari ni apa? Lori garam tumpah. Sabar je lah Ji. Makan je lah. Garam pun garam lah. Paling-paling pun Haji masuk hospital seminggu. Lega. Nurse jaga. Tak nak ke? Itu satu advantage. Nurse jaga Ji. Hospital kelas 1. Cik nak makan Cik. Banyak Cik. Tapi bila orang rumah datang lawatan, buat relax lah. Ni suruh keluar pula, jangan suruh datang. Kang Mak Haji tak nak balik. Tak bau. Ni bukan cari pasal, tak ada. Cerita je. Tapi Abang Haji tak nak kan. Makan apa lah, jalan. Sabar. Dapat nikmat. Allah nak bagi sabar. Dilayan oleh 3 nurse. Kelas 1 bukan kelas 3. Kelas 3 ramai-ramai. Jaga seorang jaga ramai-ramai. Kelas 1 3 orang jaga. Tekan tet, sikit-sikit tekan tet. Ya Cik. Ni air tak turun. Sikit-sikit tekan tet. Bintang pukang dia datang. Cik, jangan main. Comel-comel semua. Ya. Bukanlah nak cerita pasal itu di antara kesempatan kita dapat layanan istimewa. Dekat rumah dapat juga, tapi tak macam tu. Sebab benda yang sama. Kita ni kan naklah yang luar biasa sikit. Barulah ada semangat dia lain ni je kan. History dia memang kat belakang lah. Ya? Apa dia Ji? Yalah. Baik, itu gurau aja lah Ji. Gurau. Janganlah marah saya. Saya tak suruh pergi hospital. Misal kata makan masin jalan je.
Paling-paling abang minta mahal, abang tu masih abang dah masuk hospital seminggu. Tak apa, abang seronok. Lain kali dia tak masalah, masih lagi dia rosok. Kan? Kan cerita Piramli kan dia ajar kan? Doremi masuk hospital. Nak keluar tak nak. Makan free semua. Okey, baik. Itu dia. Jadi tuan-tuan, sabar adalah suatu benda yang perlu dalam kehidupan. Dan sabar ini kelebihan dia mempunyai kelebihan yang teristimewa. Dan dia adalah jalan bagi orang-orang yang soleh dan solehin. Maka kita nak jadi orang yang soleh, kena ada sabar. Kita kenong diri kita, tepuk dada kita, adakah kita ini golongan orang yang sabar? Itu no. Jadi kalau tak ada, kita kena usaha untuk jadi orang yang sabar. Sebab sabar itu telah merangkumi 50% daripada iman. Orang yang tak ada sabar, maka tiada iman baginya. Kuranglah imannya. Faham je? Faham tak? Zakat amal kita ni 50% top up tu. Puasa, zakat, sembahyang, zikir, itu 50% daripada itu. 50% kita ialah sabar. Dan sabar ini insya-Allah kita akan kupas pada masa akan datang lebih lagi. Apa dia peranan sabar, apa dia perkara yang kita perlu sabar, dan bagaimana nak jadi orang yang sabar supaya kita termasuk dalam golongan orang yang soleh. Sebab kita ini taman bagi orang yang soleh, insya-Allah. Jadi sekadar itu yang dapat saya berikan pada malam ini, ya. Ayat tadi tak habis saya baca. Dah habis dah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Lupa satu lagi. Sambung sikit-sikit lagi pasal nanti tergantung. Ya, maknanya mohon pertolongan pada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Kerana innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Maknanya Allah dengan orang sabar ni, dia selalu perhati, dia selalu ikut, dia selalu bantu, dia selalu tolong orang yang sabar. Jadi kalau kita nak dapat bantuan Allah, kena sabar lah. Ni macam haji nak pergi, insya-Allah, macam-macam gaya lah. Nak naik bas, nak naik kapal terbang, semua akan menghadapi check in, check out, nak balik bagasi, nak gini, banyak je, air, ini makan, macam-macam. Kena sabar je, ya. Dekat Malaysia tak sabar tak apa, dekat sana kena sabar. InsyaAllah kena banyak sabar. Bila sabar kita tenang je jiwa kita. Kat sana insyaAllah sabar je. Dengan orang berasak, bertolak-tolak, jadi Alhamdulillah. Jadi kena sabar je, insyaAllah. Sabar ni maknanya redalah. Bagilah. Biarlah orang nak pergi kejauh, kita tak kejauh, tak apa. Kadang-kadang kita balik sembahyang, tengok nasi habis. Kita kan wirid panjang, nak ambil pahala bersih, pukul 2:30 baru kita balik. Tengok-tengok, kontena semua dah tutup, food warmer semua dah tutup. Mana nasi? Habis je. Jangan marah. Macam mana ni? Pakej apa ni? Aku dah bayar. Dia mula rasa. Syaitan dia kata, apa susah? Pergi turun kat bawah, pergi beli, baru RM5. Makanlah. Masalah tak ada, tunggu kat tepi, ada orang bagi roti. Tunggu kat depan masjid, insya-Allah tunggu duduk je. Baring-baring pun tak apa. Baring pun tak apa, tidur. Tengok bangkit, ada air, ada roti, ada kuih, macam-macam. Jangan risau, Allah Maha Kaya je. Betul je? Syekh kita ni pergi sampai luar-luar negara, duduk je, ada orang bagi makan. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala. Sebab sabar. Allah bagi perantara dengan manusia. Boleh je? Sabar je, jangan risau. InsyaAllah. Jangan dia nak komplain, balik baru komplain. Kau pengurusan macam mana, aku dah bayar, kau kata janji gini-gini. Itu cerita, balik baru cerita. Bukan nak hilangkan sabar tu mula, dah nak perbaiki supaya tak berlaku pada orang yang akan datang. Dan dia kata validasi, orang panggil. Validasi tu perlu. Sebab apa? Check and balance, nak tahu keberkesanan atau tidak berkesannya. Wallahualam. Baru betul. Pasal tadi sambung sikit lah, hidup tertinggal kan. Ya? Saya nak beritahu tadi
Ya. Pasal tersangkut tadi. Alhamdulillah. Haji punya sabar dia tunggu sampai saya jelas. Alhamdulillah. Hebat. Ini kehebatnya orang sini, alhamdulillah. Baru belajar, baru 2 muka, sabar dah tingkat tinggi dah. Alhamdulillah. Ya, insya-Allah. InsyaAllah kita tangguhkan kuliah kita sambung lagi pada minggu akan datang insyaAllah. Jadi moga-moga dalam pengajian kita ini mendatangkan manfaat kepada kita bersama, dan selamat menyambut Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah pula. Isra' Mi'raj insyaAllah. Kalau ikut hari Sabtu nanti ada Isra' Mi'raj. Di sini tak siap saya 15 hari bulan ya? 30 hari bulan di sini war-warkan sekali 30 hari bulan Mei ni 30 hari bulan Mei datanglah beramai-ramai surau ni, ada majlis sambutan Isra' wal Mi'raj yang disampaikan oleh mudir sekolah Ar-Rahman, Madrasah Ar-Rahman siapa ustaz apa nama Khairul Ustaz Kamarudin. Jadi ramai-ramai kan datang dengar sejarah Nabi SAW. Bukan sabar makannya, sabar dengan ceramahnya. Ni makan dia tanya. Hari ni ada ceramah Ada. Makan apa? Tak, bukan sini lah. Ini cerita yang 30 bulan lah. Ada orang ni bila dengar ceramah aja dia tanya makan apa. Itu dia. Makanan di rumah sendiri. Itu yang paling baik. Ceramahnya kita bagi ceramah yang hebat. InsyaAllah moga-moga dapat manfaat. Jadi sekadar itu mohon maaf sekiranya ada kesilapan sepanjang saya menyampaikan tadi, ada kekurangan, mohon maaf ya. Kalau yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu, yang lemah itu adalah di atas kekurangan dan kedaifan saya ya. Moga-moga kita sama-sama diberi hidayah Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa rabbana fahma, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna ma'ana hadza jama'u marhama wa tafarraqna min ba'd tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallah, 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 barakallah lakum wa lana, barakallah lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our